السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 54, baris yang ke-10 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan adapun dalil sama' dan basar dan kalam, maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala ila akhirih. Jadi sambung pada perbahasan berkaitan dalil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat pendengaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat penglihatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat berkata. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hampir kesemuanya sudah dibahas kecuali 3 ini sahaja. Dan pengarang kitab kita Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah menukilkan dalil daripada kitab Ummul Barahin karangan Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dalil 3 sifat yang terakhir daripada sifat Allah ta'ala ni, dia berkait dengan dalil Al-Quran. Dia berkait dengan dalil Al-Quran, bahkan ia lebih diutamakan berbanding dengan dalil akal. Sebab kenapa sifat-sifat lain menggunakan ataupun berdalilkan dalil akal berbanding dengan 3 sifat ni? Kerana 3 sifat ini dalil akalnya tidak kuat. Dalil akalnya tidak kuat. Tapi bukan bermakna sifat-sifat lain selain sifat pendengaran, penglihatan dan perkata Allah Ta'ala ni, jadi Ahli Sunnah Asy'ariyah mendahulukan akal? Bukan masalah mendahulukan akal daripada Quran, bukan. Quran dalilnya jelas. Sifat wujud Allah, dalil dalam Quran jelas. Sifat Allah Ta'ala sedia dalam Quran jelas. Begitulah sampai seluruh sifat-sifat Allah, sampai sifat berkata, semuanya jelas dalam Quran. Cumanya sifat bila berkaitan dengan akidah ni, dia berkaitan dengan pegangan hati. Dan pegangan hati itu akan jadi keliru ataupun akan jadi tanda tanya kalau kita tidak disertakan dengan dalil selain daripada Al-Quran. Dalil Al-Quran memang kita yakin, tak ada masalah. Dan kita meyakini Al-Quran kerana dia Quran. Kita meyakini Quran kerana dia Quran. Macam Quran sebut kebaikan madu.
Jadi kita beriman lah memang betul ada kebaikan madu, tapi macam mana kita nak tahu betul kebaikan madu ni? Buat kajian. Tu. Adakah kita buat kajian tu seolah-olah kita mendahulukan akal kita berbanding nakal? Tidaklah. Kita nak membuktikan Quran tu. Sekarang ni kita menggunakan dalil akal untuk sifat-sifat Allah Ta'ala, bukan bermaksud kita mendahulukan akal, tapi kita nak membuktikan betul sungguh Allah Ta'ala itu bersifat ada, betul sungguh Allah Ta'ala itu bersifat sedia, betul sungguh Allah Ta'ala itu bersifat sekian seperti mana dalam Quran. Begitu. Cuma bila berkait dengan tiga sifat akhir ni, sifat pendengaran, penglihatan dan perkata ni, nak merujuk kepada dalil akal ni lemah. Ada tapi lemah. Sebab dia tidak berkait dengan pembuatan alam, dia tidak berkait dengan kejadian alam. Sifat pendengaran, penglihatan dan perkata Allah ni, dia tidak ada kaitan dengan kejadian dan penciptaan alam. Sebab itulah bila nak kaitkan dengan alam ni, penciptaan alam juga akan jadi lemah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian satu kaedah lagi dia sebut dulu bahawasanya apa yang kurang pada makhluk belum tentu itu satu kekurangan pada Allah. Tu kaedah ni. Segala perkara yang benda tu berlaku kekurangan pada makhluk, belum tentu ia itu satu kekurangan pada Allah Ta'ala. Contohnya seseorang itu tidak berkahwin, maka itu satu kekurangan. Tapi pada Allah tidak berkahwin kekurangan ke? Tidak. Bahkan itu kesempurnaan. Seseorang itu bila tidak ada kaki dan tangan, maka itu satu kekurangan. Tapi nisbah kepada Allah, tak ada kaki dan tak ada tangan, itu bukan satu kekurangan. Apa lagi? Tidak ada mata dan telinga, itu satu kekurangan pada kita. Tapi tak ada mata dengan tak ada telinga, itu satu kesempurnaan pada Allah. Jadi tubiklah kaedah segala perkara yang kurang pada makhluk belum tentu kurang pada Allah. Jadi begitu juga kalau contoh kita nak kata buta, tuli, bisu, pada makhluk kurang, pada Allah boleh jadi tak kurang, boleh jadi sempurna. Maka sebab itu disabit dalam Quran, tetap dia panggil kurang pada Allah kalau Allah bisu, kalau Allah tuli, kalau Allah buta. Sebab apa? Dari Quran sebut Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berkata-kata. Dengan makna bila Allah Maha mendengar, Allah bersifat dengan sifat pendengar. Bila Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat, bukan buta. Bila Allah berkata-kata, maka Allah bersifat dengan sifat perkata, tidak bisu. Begitu. Jadi tertolaklah keraguan ataupun kemusykilan. Mungkin buta, tuli, bisu bukan kekurangan pada Allah, tertolak. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebab hadis Nabi SAW sebut. Maka dia pun kata, dan ada pun dalil sama, dalil pendengar, dan basar, dalil pelihat, dan kalam, dalil perkata, maka iaitu dalil tu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu. Syekh ni kena kepada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami fal kitabu was sunnatu wal ijma'u wa aidan law lam yattasif biha lazima an yattasifa bi adnadiha wa hiya naqaisu wan naqsu alaihi ta'ala muhalun. Dia pun kata, dan ada pun tanda, yakni dalil, alamat, wajib sama, wajib bersifat pendengar bagi Allah Ta'ala, dan basar, iaitu sifat pelihat bagi Allah Ta'ala, dan kalam, iaitu sifat berkata bagi Allah Ta'ala, maka iaitu dalilnya ialah kitab, yakni dalil Al-Quran. Pertama Quran lah. Sumber prima dalam Islamnya Al-Quran dan hadis. Tapi bukannya dalil itu hanya Quran dan hadis. Dua benda yang berbeza.
Sumber prima, maksud sumber prima tu sumber keutamaan dalam Islamnya Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Tapi dalil tidak tertakluk Al-Quran ataupun hadis sahaja. Siapa yang mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu hanya dalil, maka dia cerak jahil usul fiqh. Dia tak gerti dan tak belajar usul fiqh. Jadi kalau orang tu bagi dalil dari sudut qiyas, dalil tu. Orang tu bagi dalil dari sudut istihsan, dalil. Sebab itu semua adalah jenis-jenis dalil dalam kitab usul fiqh yang mengistinbatkan hukum pada satu-satu masalah dalam agama, sama ada berkait akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Tu. Dan antara dalil yang diiktiraf oleh syarak ialah dalil akal. Dalil akal, dalil syarak. Dalil syarak Al-Quran, hadis, ijma' dan sebagainya. Dalil akal termasuk di kalangan dalil ma yatawassalu bihi ila khabarin ila matlubin khabari, sesuatu yang dapat menyampaikan kepada perkara yang dituntut. Kita nak tuntut apa? Nak tahu hukum mayang tu wajib ke tak? Jadi ada dalil, ada wa aqimus salah. Jadi dalil wa aqimus salah menuntut kita sampai kepada faham wajibnya sembahyang. Itu dalil. Wajib ke tak mak ni ajar ataupun suruh anak puasa pada umur 7 tahun? Ada, wajib. Mana tahu? Dalilnya qiyas. Kerana tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan suruh anak 7 tahun puasa. Yang adanya suruh anak 7 tahun sembahyang. Maka manakah dalil tentang puasa? Ada dalilnya. Apa dia? Qiyas. Tu. Nak cari dalam Al-Quran, nak cari dalam hadis, betul-betul yang suruh anak budak 7 tahun tu puasa tu wajib tu, hak tu memang tak jumpa pas budak. Sebab tak ada. Lepas tu dalil apa dia? Qiyas. Qiyas tu salah satu daripada dalil syarak. Tu. Sebab tu tak kena kalau orang kata dalil tu hanya Al-Quran dan hadis. Tak betul. Orang tu tak belajar si usul fiqh. Tu. Dia qiyas ke mana? Qiyas kepada hadis suruh sembahyang. Jadi yang ada hadisnya suruh sembahyang, suruh puasa tak ada. Lepas tu wajib juga suruh. Wajib suruh. Sebab apa? Sebab qiyas. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana dalil Quran tu? Iaitu dalil Quran firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan iaitu wa huwas sami'ul basir tu, yang amat mendengar dan yang amat melihat. Yang amat mendengar, yang maha mendengar. Bila maha mendengar, Allah bersifat pendengaran. Allah maha melihat, amat melihat. Bila melihat, mesti Allah bersifat pelihatan, pelihat. Tu terjemahan sifat ma'ani kita. Jadi beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, Allah tak ada sifat ma'ani. Mana dalam Quran sebut sifat ma'ani? Dia pun sebut dalil macam kita. Allah Ta'ala hanya sebut wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Mana ada sifat melihat? Mana ada sifat mendengar? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kritik dan jawab balik melalui bahasa Arab. Orang yang faham, dia tu mengetahui tanpa ada sifat ilmu. Dia tu boleh mendengar tanpa ada sifat pendengaran. Dia tu boleh melihat tanpa ada sifat melihat. Dia jahilah dalam bab penggunaan bahasa. Seseorang tu tak akan kita panggil dia tahu, melainkan dia ada pengetahuan. Bagaimana seseorang itu nak mengetahui sesuatu tanpa ada pengetahuan? Mesti dia ada pengetahuan dulu, baru dia mengetahui. Mesti Allah Ta'ala memberi kepada seseorang sifat melihat, baru dia boleh lihat. Mana boleh dia melihat tanpa ada sifat melihat yang Allah letak di mata? Mana boleh seseorang mendengar tanpa Allah Ta'ala meletakkan sifat pendengaran di telinga dia? Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab kritikan daripada Mu'tazilah tu melalui bahasa sahaja.
Jadi bila seorang kata seseorang itu orang alim, apa dia? Orang yang mengetahui. Maksud orang yang mengetahui, faham selalu lah, dia tu ada sifat pengetahuan, dia tidak ada sifat jahil. Bila seseorang tu kata saya melihat dia, melihat, bila kata melihat, faham dah dia ada sifat melihat. Sebab lawan bagi sifat melihat buta. Mana mungkin dia boleh lihat dan dia bersifat buta? Tak boleh. Bila dia melihat, mesti dia ada sifat melihat, bukan buta. Begitu lah. Macam orang kata ini kerusi. Bila kau sebut kerusi, ada tempat sandar, ada kaki dia. Tu kerusi. Orang tak tanya, kerusi ni ada tempat sandar tak? Memang kerusi ni tak semestinya tempat sandar. Kita ambil hak ghalib lah. Hak kebiasaannya, kerusi ada tempat sandar. Contoh kita ambil kerusi ni memang ada tempat sandar saja, tak ada tempat yang tak ada sandar, tak ada kerusi yang tak ada sandar. Jadi kita tak akan tanya dah, kerusi ni ada tempat sandar ke tak? Tak tanya dah. Sebab apa? Sebab dah ghalibnya kerusi ni ada tempat sandar. Kita ambil contoh lain pula, meja. Bila sebut meja, faham dia ada kaki dia. Tak kisahlah 4 kaki ke, ataupun dia punya tiang dia ke dia jadi kaki, ataupun kayu tu sendiri ke jadi kaki dia, supaya meja tu boleh berdiri tegak, boleh duduk elok. Jadi kita tak akan tanya dah, meja ni ada kaki tak? Tak ada tiba-tiba papan saja duduk terapung atas ni, mesti dia ada kaki dia. Begitulah bila sebut dia ni melihat, mesti ada sifat penglihatan. Dia tu mendengar, mesti ada sifat pendengaran. Begitu. Jadi bila sebut Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka sabitlah sifat ma'ani yang namanya melihat, yang namanya pendengar. Tu. Kemudian lain lagi firman Allah, inni ma'akuma asma'u innani ma'akuma asma'u wa ara, bahawa aku serta kedua kamu, aku dengar dan aku melihat. Tapi melihat Allah, mendengar Allah bukan melalui telinga. Melihat Allah, mendengar Allah bukan melalui alat. Bukan. Kita melalui anggota. Allah pun letak sifat pendengar di anggota kita. Kita pun dengar. Kita melihat dengan anggota, iaitu mata. Allah Ta'ala meletakkan sifat melihat, kita pun melihat. Kita ada mata, tiba-tiba Allah tidak meletakkan sifat melihat, kita pun buta walaupun ada mata. Kita ada kaki tangan, Allah tidak letak pada kita sifat kudrat, kita tak boleh gerak sampai ke bila-bila. Sampai ke bila-bila tak boleh gerak. Sebab walaupun ada kaki, walaupun ada tangan, tapi tak boleh gerak sebab tak ada sifat kudrat. Tak boleh gerak pas sudah anggota duduk saja. Dia ada, Allah Ta'ala bagi mulut, tapi tidak beri sifat apa kata. Dia tak boleh cakap pas sudah. Walaupun ada mulut, walaupun ada lidah. Orang bisu tak semestinya tak ada mulut. Orang bisu tak semestinya tak ada lidah. Ada lidah, ada mulut. Apa tadi cakap? Sebab dia tak ada sifat kata. Allah tarik, Allah letak sifat bisu, tak boleh cakap. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, yakni adalah asal ayat ini turun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Yang kata kamu berdua ni, innani ma'akuma asma'u wa aradu, ma'akuma beserta kedua kamu. Siapa kedua tu? Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam. Maka menyuruh Allah kedua Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun, utus sebagai Rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun, untuk supaya Fir'aun mengakui Allah tu Tuhan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya aku Allah Ta'ala melihat dan aku Allah Ta'ala mendengar apa yang kamu nak buat, apa yang kamu cakap. Perbahasan sifat pendengaran dan penglihatan dah lama dah kita bahas. Allah dengar apa, Allah lihat apa, semua kita dengar dah. Allah mendengar dan melihat benda yang ada. Sama ada benda yang ada tu suara ataupun bukan suara, Allah mendengar belaka.
Allah melihat benda yang ada, sama ada benda yang ada itu suara ataupun bukan suara. Allah melihat belaka. Cuma kita makhluk hanya dibataskan mendengar suara sahaja. Hanya dibataskan melihat benda yang ada zat sahaja. Rasa kita tak boleh lihat dah. Kita melihat tak masam, tak melihat tapi Allah melihat masam. Kita hanya rasa di lidah, masam tu apa? Allah hanya buka hijab, merasai. Masam tu di lidah dia. Bukan dengar, bukan lihat. Tapi Allah dengar, lihat dan tahu. Masam tu apa? Allah dengar, lihat dan tahu meja. Kita hanya mampu melihat meja, mendengar meja, tak mampu dah. Bukan suara meja tu sendiri tak boleh dengar dah kita. Allah tak bagi hijab. Tapi Allah mendengar meja, kerana meja benda yang ada. Setiap benda yang ada Allah lihat dan Allah dengar. Begitu. Tu Tuhan. Kita tidak. Bukan semua benda yang kita boleh lihat, bukan semua benda kita boleh dengar. Alam jin tak boleh lihat dah kita, terhijab. Padahal dia ada. Benda yang tak semestinya kita tak boleh lihat, tak semestinya kita tak boleh dengar ni, belum tentu kita kata tu tak ada. Tak boleh kata gitu. Dan sekarang Allah ada. Kita nampak tak? Tak nampak. Dengar tak? Tak dengar juga. Tak ada. Ada. Protein di susu. Kita duk yakin susu ni ada protein. Mana protein tu? Dengar pun tidak, lihat pun tidak. Adakah bila lihat tidak ada? Bila kita tidak mendengar dan kita tidak melihat satu benda tu, dia tu tak ada? Tak mesti. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lembut kasar dia ada. Kita hanya dapat merasai lembut kasar melalui kulit, panca indera kulit. Bukan melihat lembut, bukan melihat kasar, bukan mendengar bukan mendengar kasar, bukan mendengar lembut. Allah mendengar lembut, mendengar kasar. Allah melihat lembut, melihat kasar. Allah mengetahui lembut, mengetahui kasar. Kerana lembut dan kasar benda yang ada. Gitu. Kemudian dia katanya bahwasanya ia Fir'aun amat zalim, melampaui had, melampaui batas. Kerana dia mengaku dia tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia berasa dia paling Tuhan. Dia berasa dia yang paling hebat di kalangan semua orang. Sehingga bila Musa bagi tahu Allah tu Tuhan, dia buatlah piramid tu, nak tengok mana Tuhan Fir'aun. Pajak atas tu. Ingat Fir'aun, dia ingat Tuhan Allah Ta'ala ni bertempat. Lepas tu dia guna tu, dia bina piramid, nak tengok mana Tuhan Musa, tak nampak pun. Kata ada. Jadi Fir'aun tak kena Fir'aun dia menganggap semua benda ada pasti dapat lihat. Jadi kita dapat menangkis gitu saja kalau orang belajar tauhid. Bukan semua benda ada kita dapat lihat. Cuma mau tunjuk protein dekat susu tu, mau tunjuk ada ke tak? Tak ada, tak nampak pun. Dah tak nampak, tak ada ke ada? Ada. Tu. Sekat situ dah. Roh ada tak? Ada. Mana? Sudah. Tak nampak, tak nampak. Adakah tak nampak tu tak ada? Mesti tak ada. Tak nampak, tak mesti tak ada. Dia sekat situ dah. Jadi kalau orang kafir contohnya dia kata, Tuhan Allah tu kalau ada, mana dia? Kita jawab balik, benda yang ada tak mesti lihat. Sedang. Kita pun bagilah hujah tadi. Hujah akal je, tak guna dah Quran hadis. Orang kafir mana guna dah Quran hadis. Dia tak terima. Jadi kita katakan dia, roh. Lu percaya ke roh tu? Ada. Ada? Mana dia? Sudah. Sekat ke mana? Tak jawab dah. Itu ulama ahli sunnah bijak. Dia guna, dia aplikasikan akal yang Allah Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala suruh fikir tu, dia tukar jadi dalil. Nak membuktikan Allah Ta'ala tu ada dari akal. Dalil berkaitan sekeliling saja. Tak payah berkaitan, tak payah menghafal Quran pun tak apa. Dalil sekeliling saja. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Pada diri kamu tu, tidakkah kamu mikir? Gitu ya ayat Quran. So kita mikir.
Tiba-tiba mari orang sekarang, oh jangan guna akal, guna Quran hadis je. Oh tak boleh kalau guna Quran hadis saja. Guna Quran hadis saja. Nak faham Quran hadis kena ada akal. Boleh kita tidak ada akal boleh faham Quran hadis? Tu gila namanya. Orang gila tak ada akal boleh faham Quran hadis? Tak boleh. Lepas tu nak faham Quran hadis melalui akal. Akal siapa? Akal ulama. Kita orang awam tak kerti kok ada akal pun. Kita bawa mari Quran, hadis. Kita ada akal. Bolehlah kita proses maklumat Quran dan hadis tu untuk faham satu maklumat, satu ilmu lain? Tak mampu. Jadi akal siapa yang kita guna? Ulama. Lepas tu kita ikut ulama. Lepas tu kita bermazhab. Akidah pun ada mazhab, fiqh pun ada mazhab, tasawuf pun ada mazhab. Sebab kita tak mampu bersendirian. Beza dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Hak tu mampu bersendirian, mujtahid mustaqil. Dia mujtahid boleh sendiri-sendiri. Bahkan haram Imam Syafi'i taklid Imam Malik. Sebab dia ada kemampuan untuk bersendirian. Ilmu dia tinggi. Ilmu kita tinggi-tinggi pun tak boleh bersendirian, ikut orang ikut. Begitu. Tu dalil nak tunjuk kata Allah tu ada. Boleh buat dalil gitu. Kalau orang tanya, orang bukan Islam tanya, mu kata Tuhan Allah tu ada, mana dia? Orang tak nampak pun. Bagi dalil tu. Senyap kawan tu. Tak kata apa. Tu. Jadi banyaknya orang yang tidak mengakui Allah tu Tuhan tu sebab dia tak nampak. Dia berasa Tuhan ni mesti kita kena nampak. Ada, tak mesti gitu. Bukan setakat Tuhan, makhluk pun bukan semua benda nampak. Mu tahu tak? Dia tanya ke dia, mu tahu tak planet ni ada, planet selain bumi gitu. Ada tahu mana? Di buku-buku ada cerita, dan buku-buku ambil mana? Kita sekat dia, ambil mana? Hak tu ada orang kaji. Dia kaji tu guna apa? Dia kaji tu guna apa? Guna alat sekian-sekian sampai dia lihat adanya planet-planet lain. Sampai dia lihat adanya planet-planet lain. Itu hak boleh nampak tu. Ada tak planet lain, galaksi lain yang mungkin tak nampak? Mungkin, boleh. Itu makhluk. Benda tu ada, tak mesti kita lihat. Orang dulu-dulu pun tak tahu galaksi tu apa. Sekarang pun tahu. Sebab boleh lihat. Jadi kalau orang dulu-dulu tak lihat galaksi, tak tahu galaksi tu apa, adakah dapat menafikan galaksi tu sendiri? Tak boleh. Sebab galaksi memang ada, cuma tak tahu dan tak nampak. Sekarang baru nampak dan tahu. Itu makhluk. Allah Ta'ala cipta syurga. Yakin tak? Yakin. Mesti kena lihat syurga ke baru yakin? Tak jadi akidah lagu tu ya. Semua benda nak yakin ni mesti kena lihat. Tak jadi akidah gitu. Akidah ni benda percaya, bukan benda kena lihat. Kalau fiqh benda kena lihat sebab dia zahir. Fiqh ni benda yang mesti kena lihat sebab dia benda yang berkaitan hukum, mesti jelas. Akidah benda yang yakin, benda yang percaya, tak mesti kita kena nampak dan dengar baru percaya. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka berkata kedua kamu kepada Fir'aun akan perkataan lemah lembut, mudah-mudahan menjaga akan dia. Akan Fir'aun tu. Jadi perintah Allah Ta'ala suruh cakap lembut. Jadi nak berdakwah dengan orang hak ganas lagu mana pun, kita kena bercakap dengan bil hikmah. Tak boleh lah marah dia tak tahu, jahil. Tu kita nak betul dia, kena betul cara elok. Tu atau takut ia Fir'aun akan Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu dapat menakutkan dia kepada Allah Ta'ala. Mu cakap lembut, mu cakap dengan penuh hikmah, tak kasar, tak marah dan sebagainya, boleh menyebabkan dia tu satu hari takut dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan begitu. Maka bersembah kedua Fir'aun dan Musa dan Harun, hei Tuhanku, bahwasanya kami takut disegerakan siksa dengan dibunuh. Kami takut kena bunuh, makan ke Fir'aun jenuh. Kami nak menghadap orang yang paling teruk di atas dunia. Fir'aun ni title raja sultan lah kalau ni sebab kita ni. Fir'aun ni kat Mesir tu, dia title sultan raja.
Jadi pemerintah negara nak hadap Fir'aun. Fir'aun ni bukan nama orang, nama pangkat orang, raja. Dan siksa atau ia Fir'aun zalim akan kami. Kami takut. Bila mereka ucap gitu, maka keluarlah ayat Quran, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku ni bersama kamu, aku lihat, aku dengar. Jadi tak takut Nabi-Nabi Rasul-Rasul dah dijamin Allah Ta'ala. Mereka sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Itu yang sepatutnya kena ada. Bimbang apa-apa Allah, senang apa-apa Allah, 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 Allah belaka. Dia kena tegak begitu sifat Rasul. Itu tengok Rasul gitu, bukan suruh tengok dan lalu saja, supaya kita jadi gitu juga. Senang pun Allah kita cari, susah pun Allah kita cari. Begitu. Kemudian dia kata, maka firman-Nya firman Allah, jangan takut kedua kamu, bahwasanya aku serta kamu, aku lihat dan aku dengar. Ni dia panggil asbab urut ataupun asbab nuzul. Sebab turunnya ayat Quran ni kerana Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam nak jumpa Fir'aun, tapi ada satu ketakutan dalam diri mereka, takut-takut kena bunuh, takut-takut kena siksa, takut-takut kena zalim. Maka Allah Ta'ala menenangkan mereka dengan mengatakan, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu. Bersama sini, bersama bukan bersama zat. Bersama nisbah rahmat. Nisbah rahmat, nisbah pengetahuan Allah. Itu yang bersama mereka, bukan zat Allah betul-betul dengan mereka, bukan. Kerana zat Allah tidak bertempat, zat Allah tidak berarah. Macam itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala turun di langit dunia sepertiga malam, sepertiga malam akhir. Dalam kitab Busyral Karim ala al-manhajil qawim, dia kata turun situ, turun rahmat, turun maghfirah, keampunan Allah pada orang yang meminta apa saja dengan Allah pada sepertiga malam akhir. Bukannya zat Allah tu turun. Itu bukan diri Allah tu bertepuk turun kat langit dunia. Kerana malam ni sentiasa berlaku, tak ada semua tu tiba-tiba siang berlaku, lepas tu semua ke atas dunia tiba-tiba malam berlaku. Tidak. Bila sekarang kita malam, di Afrika sana siang sekarang ni, esok pula Afrika malam, kita siang. Tukar gitu. Kalau betul-betul Allah Ta'ala turun zat dia, Allah tak naik-naik pas sudah turun, pas turun, pas turun. Okey, kemudian jadi aku lihat dan aku dengar akan kalam kedua kamu, iaitu kalam Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi salam bila nak berjumpa dengan Fir'aun. Maka datanglah keduanya, kedua Musa dan Harun akan Fir'aun. Mereka pun mari. Maka berkatalah bagi Fir'aun tu Musa. Musa pun cakap, adakah bagimu gemar pada suluh? Suluh ni perdamaian. Mu ni suka berdamai. Sebab aku nak berdamai dengan mu, aku nak berdamai dengan mu. Damai ada sudut mana? Ada sudut tauhid. Aku nak ajak mu mengenal Allah Ta'ala. Aku nak mengajak mu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu suluh berdamai dari sudut akidah. Tak mau bergaduh ni, kafir dengan Islam. Serta Tuhan kamu. Mu gemar tak? Mu suka tak? Mu berdamai dengan Tuhan kamu. Dia tak kata Tuhan dia, Tuhan Musa, dia kata Tuhan kamu, wahai Fir'aun. Tuhan kamu siapa? Allah. Itu. Lepas tu kita tak boleh nak mengakui Tuhan agama lain tu Tuhan dia, bukan. Tuhan dia tetap Allah, walaupun dia semua benda lain. Walaupun Yahudi, Nasrani, dia ada sembahan masing-masing, Buddha dan sebagainya, tetap Tuhan dia Allah, bukan orang lain. Jangan kita beriktikad pula, dia ada Tuhan dia. Jangan gitu. Seolah kita mengiktiraf ada Tuhan lain bagi dia selain Allah. Tuhan tidak ada yang selain Allah pada mana-mana agama, pada mana-mana orang sekalipun. Walaupun dia tidak sembah Allah Ta'ala, walaupun dia tidak mengakui Allah Ta'ala Tuhan, tetap Allah Tuhan dia. Itu yang wajib kita i'tiqad dan kita yakini. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala,
maka sungguhnya telah mengikut kamu akan nafsu kamu 450 tahun. Oh, tu dia Firaun. Panjang umur. Zaman-zaman dulu 400-500 ni biasa. Sekarang kalau nak sampai 400-500 luar biasa. Kalau sekarang ada umur 400-500 ke, memang viral lah. Tu taruh hak umur 100 lebih pun viral tu. Padahal 100 lebih ni sebab orang dulu 100 lebih tu kira muda lagi. 100 lebih tu kira muda lagi. Mereka hidup zaman dulu 500-700 tahun. Itu biasa. Kalau kita diberi umur 500-700 tahun, puas duduk atas dunia ni. Puas hidup. Tak tahu nak buat apa. Puas. Nabi Nuh alaihi salam 900 lebih tahun duduk atas dunia ni. Dia hampir 10 abad. Kalau kita diberi umur Nuh alaihi salam, tak tahu kita nak buat apa. Tak tahu nak buat apa dah. Minta mati tu. Mungkin kita akan minta, matilah aku ya Allah. Tak tahu nak buat apa. Sekarang kita minta panjang umur sebab kita pendek baru bawah 100 ya. Kita minta panjang umur. Kemudian kata Musannif rahimahullah, maka ikutlah olehmu akan Allah Ta'ala setahun. Mu duduk zoling diri kamu, ikut nafsu kamu 450 tahun ni, mu beriman dengan Allah Ta'ala setahun. Ni ajak selu-selu ni bukan suruh beriman setahun saja, suruh beriman terulah. Cuma nak tarik Fir'aun ni kenal Allah Ta'ala, tarik Fir'aun ni mengakui Allah tu Tuhan. Mu berimanlah dengan Allah Ta'ala setahun. Mu dah 450 tahun ikut nafsu ni, zalim ke diri kamu sendiri dari sudut kepercayaan akidah. Mu kata mu Tuhan, mu berasa hebat. Niscaya diampun segala dosa kamu. Ini betul lah. Bila seorang masuk Islam, kenal Allah Ta'ala, mengakui Allah tu Tuhan, memang dia akan dihapuskan segala dosa yang lalu. Orang kafir asli daripada balik sampai umur 70 kafir, tiba-tiba umur 70 masuk Islam, habis semua dosa dia tu. Dosa-dosa hak dia buat dulu tu terhapus belakang. Lepas tu amalan-amalan kebaikan yang dia buat, yang syarat sahnya tak ada berkaitan niat, maka dapat juga pahala lepas masuk Islam. Contohnya bersedekah, lepas dia masuk Islam dapat pahala tu, sedekah hak dulu-dulu. Sebab sedekah tak syarat niat. Macam sembahyang syarat niat, puasa syarat niat. Jadi kalau dia puasa tak sah. Tapi tak kena qada sebab dia kafir asli. Beza kan kalau kafir mendatang, iaitu murtad. Ketika dia murtad, dia tak puasa Ramadan, nanti masuk Islam wajib qada. Tu murtad. Maka jika tiada, kalau tak puh setahun, maka sebulan. Berimanlah dengan Allah Ta'ala sebulan. Maka jika tiada, tak puh juga, maka 7 hari, seminggu beriman dengan Allah. Maka jika tiada, maka sesaat. Sesaat pun berimanlah dengan Allah Ta'ala. Asal mu beriman, aku nak ajak mu ni. Maka jika tiada, tak puh juga sesaat, maka katakan olehmu pada nafsu yang satu jua, yakni pada diri kamu yang satu jua, la ilaha illallah. Kalam dia ni nak kata suruh beriman dengan Allah lah, tu ya. Sebutlah, ucaplah syahadah tu, la ilaha illallah. Jadi maknanya kalau dia mengucap la ilaha illallah, dia sudah berdamai dengan Allah Ta'ala, iaitu dengan masuk agama yang betul. Maka akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dosa-dosa yang dia telah buat 450 tahun dulu. Ini nak ajak damai Tuhan dengan Fir'aun. Dia tu utusan, risalah, Rasul, sebagai orang tengah saja, yang menyampaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Maka adalah bagimu, bagi Fir'aun ni, orang bersuluh. Kalau mu buat gitu, mu ni orang yang nak damai. Mu ni orang yang nak damai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada dihilangkan muda kamu, mu tetap akan kekal muda, mu tak akan jadi tua. Dan tiada ditinggalkan daripada kamu kerajaan kamu.
Kerajaan yang mu miliki sekarang ni, mu tetap boleh takbir macam biasa. Tak perlu sampai tahap mu kalau masuk agama Islam, agama Allah Ta'ala ni, mu tak boleh jadi raja dah. Tak ada, teruskanlah. Malaikat mati. Mati dia kata apa? Tu. Mati ni tak ada ubat. Mati ni tak ada ubat. Penyakit lain selain mati ada ubat belaka. Mati tak ada ubat lah. Tua pun tak ada ubat kau. Tak ada tiba-tiba tua ni ada ubat boleh dimuda balik. Tak boleh. Umur tak boleh patah balik lah. Umur tak boleh patah balik dah. Begitu juga mati tak boleh patah balik lah. Bila mati habis kita bukan ada 3-4 nyawa, 1 nyawa sahaja. Sekali mati, mati. Bila hidup pula, ke akhirat. Akan datang di pada mahsyar nak hisap pula. Itu hidup balik. Sampailah orang ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Dan kekallah bagimu lazat yang amat besar, makan dan minum dan berkahwin. Itu semua benda-benda hak yang mudah ada tu semua akan kekal. Boleh makan, boleh minum. Bukannya masuk Islam ni tak boleh makan langsung, tak boleh nikah langsung, dan dimasukkan ke dalam syurga. Mu akan dimasukkan ke dalam syurga kerana telah beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa tu? Maka mengelakkan Fir'aun akan kata Nabi Musa itu, tak pun mengaku juga Allah Ta'ala tu Tuhan yang esa. Allah Ta'ala tu Tuhan yang dapat memudahkan dia, dapat mengekalkan mudanya, dapat meneruskan hidup makan minum. Dia tak apa juga apa yang disahut oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka adalah Fir'aun itu tiada memutuskan suatu pekerjaan jika tiada hamanya. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.